Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat hari Isnin. Permulaan minggu baru. Semoga minggu ni bermula dengan perkara yang baik-baik. Dengan perkara yang baguslah sebagai pembuka minggu kita kan. Semoga doa yang baik-baik saja, fikir positif, jangan ada istilah apa dulu kita kalau dia orang selalu cakap Monday blues. Okay, so kita tak nak ada Monday blues. Terima kasih Yusof, akak baru mula. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih. Okay, hari ni untuk hari kedua. Okay, terima kasih. Oh, buat nyamuk. Hari kedua akak cuba nak buat live sekali dengan di Facebook. Okay. Di TikTok ni dah ada yang masuk 2-3 orang, alhamdulillah. Selamat pagi. Akak nak sambung lagi perkongsian Kak Ita tentang simpanan emas. Terima kasih Sal. Kalau siapa yang belum kenal dengan Kak Ita, ini Kak Rozita Yaakob ya. Akak adalah dealer public gold. So akak live ni untuk berkongsi ilmu-ilmu tentang simpanan emas. Okay. So korang yang belum follow akak, bolehlah klik dekat akak punya bio atas tu, Rozita Haji Yaakob tu, boleh follow akak. InsyaAllah akak banyak kongsi-kongsi ilmu tentang simpanan emas. Okay, gambar belakang tu adalah gambar Cik Syukur. Akak saja guna background green screen ni nak nampak kami daripada tim PG1M di bawah bimbingan Cik Syukur Hashim, iaitu Maha Guru Emas lah, maknanya antara leader yang hebat di Malaysia. So kami memang dididik, diajar untuk memberi ilmu terkini, ilmu yang tepat tentang simpanan emas. Okay. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, siapa yang ni? Okey, tunggu sekejap, jangan keluar. Kak Ita nak kongsikan bagaimana kita menjadikan hari ni kan akan naik topik bagaimana emas kita boleh jadikan dia sebagai dana kecemasan. Walaupun memang Kak Ita tak nafikan dana kecemasan ni seelok-eloknya adalah dalam bentuk tunai. Betul, akak tak nafikannya sebab nama pun kecemasan kan, bila kita nak guna, kita nak kena sentiasa terus ada. Okey, betul. Tetapi ramai orang yang gagal nak menyimpan tunai walaupun sekadar 2-3 bulan gaji. Dana kecemasan ni memang disarankan oleh pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar keuangan macam tu, Tuan Azizi Ali yang belakang background akak tu kan. Gambar akak hilang-hilang ya. Sorry. Dia seelok-eloknya 3 hingga ke 6 bulan pendapatan kita baik. Okey, itu yang tapi kita mula dulu. Kalau kita boleh ada backup sebulan, 2 bulan pun dah bagus sangat nama untuk kecemasan. Maknanya sebagai permulaan daripada tak ada langsung. Okey, so maksudnya kalau kita ada tunai memang terbaik. Dana kecemasan memang dalam tunai, simpan dalam bank, bila-bila kita nak kita withdraw. Betul. Tetapi pakar-pakar juga menyarankan kalau dah susah sangat kita nak simpan tunai, cubalah mula menyimpan emas. Sebab banyak dah, terima kasih tahu siapa yang join akak ni, Nurliza, terima kasih. Boleh follow akak, boleh tap like dekat live akak ni, boleh share kan, sebab biar ramai lagi yang dapat ilmu ni tau. Dana kecemasan tu memang perlu ada. Kalau Kak Ita nak kata wajib kan, lain pula istilahnya kan, tapi perlu sangat ada untuk kecemasan kan. Kalau jadi apa-apa tiba-tiba kan, ada musibah, penyakit, keluarga sakit ke, ada apa-apa, tak kisahlah. Siapa tu dekat live, dekat Facebook dah ada satu mata memandang, bolehlah tunjukkan diri, hai, bagi salam. Siapa tu? Dekat TikTok ni alhamdulillah ada 13 mata memandang. Okey. Dana kecemasan tadi, kalau kita susah sangat nak simpan duit, sebab duit ni memang fitrahnya untuk dibelanja. Semua orang dah tahu. Terima kasih Alinda. Sebab daripada kecil kita, mak ayah kita bagi duit, memang ni untuk belanja. Untuk belanja. So kita punya mindset duit memang untuk belanja. Sebab tu kita susah sangat nak simpan. Sebab tu duit sentiasa bocor. Jadi tukarkanlah kepada emas ni. Kita bekukan dia jadi emas.
banyak keistimewaan emas ni. Emas ni pakar-pakar ekonomi even ni kan saya akak baca buku ni, buku mentor emas wang emas daripada Tuan Zulkifli Syafi'i ni kan. Dia kata emas ni dia boleh jadi sebagai macam dia panggil apa? Pemangkin, dia kata magnet kekayaan. Maksudnya apa tahu? Emas ni dia ada satu fitrah, bila kita simpan kita nak tambah. Kadang-kadang kita dah rasa ada kecemasan, tapi kita sayang nak jual, kita sanggup cari dana lain. Kita cuba korek dana lain. Emas ni jadi sumber terakhir untuk kita leburkan, untuk kita jual, untuk kita arahnukan sebagai dana kecemasan. Sebab apa? Fitrahnya. Sebab tu emas ni Allah dalam Al-Quran kan Allah sebut sesiapa penyimpan emas ni kalau tidak macam ayat mudahnya tak bayar zakat, memang azab Allah tu sangatlah pedih. Maksudnya apa? Allah dah tahu naluri manusia ni. Hai siapa kat Facebook, hai juga kat TikTok. Okay, naluri kita ni sukakan kepada benda-benda cantik dan emas ni. Maknanya kita nak kumpul. Itu memang naluri yang kadang-kadang menyebabkan kita leka, kita alpa. Kak Ia, terima kasih Kak Ia. Kak hari ni cuba. Ni hari kedua, Alhamdulillah, sebab kawan lah recommend. Kebetulan rezeki Kak ada phone yang masih boleh masuk live dengan Facebook. Kebetulan Alhamdulillah rezeki wifi pun dah okey, so bolehlah sebab phone tu dia tak ada SIM card, so bolehlah kat live. Jadi jimat masa, tak adalah lepas TikTok nak masuk nak buat dekat Facebook juga kan. So okey, akak sambung. So dia kata, Allah kata kalau siapa yang menyimpan emas dan perak ni, kalau tak bayar zakat ni, azab Allah sangatlah pedih. Maknanya Allah dah tahu naluri kita ni memang suka menyimpan emas ni, simpan banyak. Lepas tu nanti kita dah jadi macam tamak lah, sayang nak keluarkan zakat sebab dah tahu. Sebab tu kita nak menyimpan emas ni lebih mudah daripada menyimpan wang tunai. Kita seronok, maknanya kata contoh ya, kita bagi contoh dekat dalam Public Gold, kita ada satu account yang dia panggil account GAP, Gold Accumulation Program. Tu dia macam account bank. Kita boleh tambah bila-bila kita suka, dia tak ada komitmen bulanan. Minimum masuk RM100 sahaja. Tu yang bestnya tu. Kita nampak dalam akaun kita tu gram. Kita tak nampak RM. So kita nampak, kita nak tambah, kita nak. Terima kasih Putera September follow akak. Terima kasih siapa ni follow akak. Ayati, terima kasih. Kita baru mula. Okay, hari ni nak sembang pasal emas sebagai dana kecemasan. Okay. Terima kasih. Okay. Dia maksudnya emas memang naluri dia, fitrahnya untuk disimpan. Orang suka, orang sayang. Dibandingkan dengan duit. Duit kita nampak aja ada jumlah RM tu, kita tahu je kita nak spend. Apatah lagi macam sekarang ni kan zaman teknologi kan. Semua online, semua di hujung jari. So mudah sangat kita nak shopping online, kita terus tolak duit daripada akaun, terus tolak duit. Sebab itulah dia jadi susah sangat nak menyimpan duit. Jadi kita tukar kepada emas. Dan Alhamdulillah Public Gold memudahkan dengan cara account GAP ni 100 dah boleh mula menyimpan. Mudah sangat. Hari ni harga emas 279. Akak cerita pasal emas tulen tau, emas 24 karat. 279 per gram. So kalau RM100 kita boleh dapat 0.3584 gram. Ini kalau kita masuk dalam akaun kita nampaklah 0.3584. Bulan depan kalau kita masuk 0.3 something lagi. So kita nampak tu dia bertambah. Tapi kita tak akan ada rasa kita nak keluarkan. Itu yang seronoknya tu. Sebab itulah Tuan Zulkifli kata dia sebagai magnet kekayaan. Maknanya kita nak tambah, kita nak ada. Dari situlah nanti lama kita akan berjaya ada simpanan. Lepas tu selain daripada tu, kenapa mereka ni semua pakar-pakar keuangan mencadangkan kalau susah sangat nak simpan tunai. Hai, siapa kat Facebook? Tulislah komen. Okay. Kalau susah sangat nak simpan tunai, dia kata simpan emas. Sebab emas ni juga adalah tunai. Okey, Putera September, saya simpan 4 keping dinar 4.25 gram. Kena bayar zakat juga tak? Dia macam ni ya, Putera September.
zakat ni dia punya syarat dua. Dua ni wajib, dua-dua. Dia dan bukan atau. Maknanya nisab dan haul. Nisab tu adalah cukup. Kita kena ada 85 gram. Okay? Kita kena simpan dalam tangan kita 85 gram. Dan kita simpan 85 gram tu setahun. Dia kena dua-dua. Nisab dan haul tu kena sekali. Dia tak boleh katalah ya, Putra September ni siapa namanya? Kalau boleh tulis, katalah ya kita dah dapat, macam kita kan dah dapat 85 gram bulan 7. Contoh ya, contoh. Tiba-tiba, hai siapa kat Facebook? Tiba-tiba nanti bulan 12 katalah adalah hal sikit nak guna duit, akak keluarkan. So akak jual 2 gram ataupun 3 gram ataupun 10 gram lah akak jual. So tinggal berbaki 75 gram kan. Jadi tak cukup dah tu. Maknanya kita kena cukupkan semula 85 gram. Ingat tarikh cukup. Tunggu setahun. Macam tu. Tetapi kalau Putra September dah cukup 85 gram bulan ni dan tak guna. Tapi masih tambah sikit-sikit kan. Tahun depan bulan Ogos kena bayar. Macam tu. Rizal lahir 28. Wah. Alhamdulillah. Tu yang jadi Putra September. Tu Rizal faham apa yang Kak Ita cuba sampaikan. Maknanya kita kena ada 85 gram simpan di tangan tau. Ataupun di Arahnu, tapi kalau Arahnu dia ada konsep lain. Bila Arahnu dah cukup 85 gram, kita nak bayar tu nanti kita kena tolak dulu hutang ataupun apa yang kita pinjam daripada Arahnu tadi. Tu dia ada formula dia, ada kira-kira dia lain. Tapi konsep dia kena faham ada dua-dua. Cukup nisab 85 gram dan 85 gram tu kita kena simpan setahun. Kalau in between setahun tu kita ambil, kita guna atau atas apa juga kecemasan tak cukup. Maknanya kita kena ambil tarikh baru. Bila dia cukup semula 85 gram, baru kira balik 12 bulan setahun. Dia macam tu. So sebab itulah Allah kata kena bagi kena bayar zakat tu bila dah cukup setahun 85 gram. Sebab dia bukan sikit-sikit macam Kak Ita kan beli gold bar macam ni baru 10 gram nak kena bayar zakat. Tak. Sebab emas ni kan nilai dia tinggi kan. So bila dalam 85 gram tu anggaran kalau harga sekarang Kak Ita rasa dalam 20 lebih ribu lah nilai dia, barulah kita bayar 2.5%. Macam tu. Okay. Itu simple je. Harga dia kita kena tengok kepada website pusat zakat negeri masing-masing tau. Dia tak sama. Harga semasa emas untuk kita kira zakat ni dia pada pusat zakat masing-masing. Kita kena tengok, kena rujuk pusat zakat 85 gram tu kali berapa. Macam tu, okey. So tadi kita dah cerita pasal sebagai magnet kekayaan. Sebab memang naluri, fitrah nak menyimpan emas ni memang orang suka simpan emas. Okey, yang berikutnya, kenapa kita tukarkan kepada emas? Duit tunai kalau kita simpan dalam bank, katalah kita simpan 10,000. Biar dalam tu paling-paling kita dapat kalau hibah ke apa, 2%, 3% macam tu kan. So kalau kita simpan paling-paling kalau 10 tahun, kita mungkin dapatlah tambahan dalam beberapa ratus. Mungkin kita tak buat calculation yang tepat. Dibandingkan dengan emas ni nilai dia sentiasa meningkat. Kalau kita nampak dalam jangka pendek ni, dia memang kita nampak dia turun naik macam harga ni kan. Dia 279, 278. Terima kasih. Hai, siapa kat Facebook tu bolehlah komen. Bolehlah Kak Ita tahu siapa. Kalau nak tanya apa-apa kan. Okay. So maknanya dia turun naik. Tetapi jangka panjang, pakar-pakar dah buat kajian ni, emas dia punya purata kenaikan adalah antara 7 ke 10% setahun. Maksudnya sebab itulah kita kata emas ni adalah simpanan jangka panjang. Kita simpan minimum nak bagi senang, kita dah boleh dapat keuntungan daripada simpanan kita kalau kita nak jual 3 tahun. Kita simpan 3 tahun, tapi lagi lama lagi bagus. Kalau kita belum ada nak guna emas kita ni, simpanan kita simpan tambah. Maknanya yang dah ada terus simpan selama mana yang kita boleh bertahan.
tambahlah, konsisten terus menambah walaupun RM100. Macam tu. Kita kena konsisten menambah, baru kita nampak ada pertambahan dalam akaun. Kalau kita buka, kita masuk terus beli segedebuk lah, contoh ya, 10 gram, lepas tu kita diam, kita tak nampak, kita tak bertambah lah. So macam kita tidak memanfaatkanlah betul-betul konsep simpanan emas tu tadi. Tambah, di Public Gold dia lebih mudah sebab transaksi semua online. 24 jam sehari. Bila-bila saja. Kita ada je duit, kita boleh terus tambah. Kita ada duit je, kita boleh terus tambah. Dia jadi sangat fleksibel, sangat user friendly lah, senang cerita kan. Ada je smartphone, ada talian internet, dah boleh dah. Kalau nak siapa-siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut tahu pasal akaun simpanan emas Public Gold ni, boleh klik link bio akak tu. Nanti boleh klik WhatsApp Kak Ita. Boleh tanya Kak Ita. Tapi kalau korang jenis yang adventure kan, nak explore, nak daftar sendiri, klik aja dekat situ, daftar akaun emas percuma. Simple sangat, tak sampai 1 minit. Dia cuma perlukan nama penuh, nombor IC, email, address, nombor telefon. Submit. Bila submit tu dapat PG code. PG code tu adalah ID kita ataupun nombor akaun kita dengan Public Gold. Screenshot, simpan. So, takut kita lupa kan. Nanti kita nak login, kita nak tengok apa dekat website, login aja dengan nombor tu. Kemudian nanti tengok SMS ataupun email kita, dia akan bagi satu link, nampak dia so, from Public Gold tu, link tu untuk kita aktifkan akaun kita tadi, PG code tadi, dengan cara buat password baru. Senang sangat, tekan, buatlah password baru. Lepas tu dah boleh masuk website www.publicgold.com.my. Dah ada PG code tu tadi, boleh explore dah website tu. Apa yang Kak Ita cerita pasal account gap. Macam mana nak tengok apa produk-produk lain selain daripada bunga emas gold bar ni. Kita ada juga Dina tadi yang ya Allah, Rizal tadi cakap pasal dia ada dinar kan. Inilah macam inilah rupa dinar. Ni belakang. Ni 1 dinar. Nampak? Kan? So, banyak. Dia ada juga dalam Public Gold emas 1 gram macam ni. Kak Ita suka cadangkan kalau siapa-siapa yang mula menyimpan. Terima kasih sama-sama Rizal. 1 gram ni. Maknanya dia seronok. Macam Kak Ita suka siapa-siapa yang mula menyimpan dalam akaun tu kan, kita masuk 100 tu nanti dah cukup, keluarkan 1 gram ni. Keluarkan 1 gram, kita simpanlah dalam wallet kita. Maknanya kita rasalah kita ada duit. Sebab ini memang duit. Emas ni paling mudah dicairkan sebagai duit. Sangat mudah. Kita pergi mana-mana, Arahnu kita boleh tukar. Kita dapat dah segera tunai. Maknanya Arahnu tu adalah tunai segeralah, loan segera sebenarnya, tapi kita cagarkan, kita letakkan emas kita, dia hanya meletakkan charge upah simpan yang sangat minimum. Kalau di Public Gold 1% sahaja. So dia sangat membantulah kalau nakkan emergency, nak tunai, terus arahnukan. Boleh juga terus jual kalau memang kita rasa macam arahnu nanti takut tak nampak lagi dari mana duitnya untuk kita nak tebus, kita tak nak ambil risiko berhutang, jual. Boleh. Jual guna untuk kecemasan ketika itu, nanti kita mula kumpul balik. Sebab memang, betul, saya beli sikit-sikit, betul. Bagus Rizal, dia memang untuk pengetahuan semua ya, yang menonton, yang join live akak ni, Public Gold dia ada banyak pilihan. Sebab tu Kak Ita join Public Gold, Kak Ita share ilmu tentang Public Gold ni, emas Public Gold, sebab dia ada banyak pilihan. Selain daripada buka sikit-sikit tadi melalui account gap yang kata boleh mula beli dengan RM100. Kalau kita itu tak ada komitmen bulanan. Kadang-kadang kita ni bila tak ada komitmen bulanan, kita tak disiplin. Kita kejap simpan, kejap tak. Jadi macam Rizal tadi dia bayar 10 bulan tu, maksudnya beli lock terus. Macam Rizal buat dinar kan. Lock terus ni 1 dinar ni. Kita lock, lepas tu kita bayar bulan-bulan. Maksudnya bila ada promosi, Public Gold buat boleh bayar 10 kali. Maksudnya kalau hari ni, terima kasih Mas Aud join. Katalah hari ni harga, Kak tengok ya, 1 dinar 1183. Maksudnya
dia akan bahagi 10. Kita bayar, ni Dina ni kita bayar 10 kali. Maknanya sebulan dalam anggaran 118. So dia jadi macam satu disiplin lah, komitmen diri kita. Bulan-bulan kita ada simpanan. Bulan-bulan ada simpanan. Macam tu. Sebab kadang-kadang kita kalau kita tak ada disiplin macam tu, tak ada paksa macam tu, dia tak jadi. Macam tu. Sebab tu Public Gold ada option untuk buat EPP. EPP tu maknanya Easy Payment Purchase. Maknanya kita lock harga hari ni, kita bayar bulan-bulan, cukup dah habis bayar nanti, kita request lah untuk post. Itu banyak lagi lah kelebihan-kelebihan, boleh post. Lepas tu kita lock harga dengan EPP. Dia bagus. Maknanya kita boleh beli tunai kalau kita ada duit. Kita terus beli, terus ambil. Kita beli, kita bayar 10 kali. Atau kalau tak ada promosi, kita boleh bayar 6 kali. Maknanya memang sentiasa ada lah. Promosi tu memang sentiasa ada. Cuma 6 kali ataupun 10 kali. Ataupun kita boleh juga kumpul-kumpul dalam gap tadi. Bila dah cukup, ni 4.25 gram kan, kita keluarkan pun boleh juga. Cuma Kak Ita suka yang buat macam Rizal buat EPP tu. Terima kasih Farida join. Sebab dia macam ada satu paksaan. Macam kita lah beli kereta, macam kita bayar duit rumah kan. Dia bila ada paksaan, dia jadilah. Kalau kita macam suka-suka kita kan, nanti kita rasa je, oh tak cukup lah bulan ni, tak simpan. Tapi sebenarnya kita belum lah sampai ke tahap yang tak boleh menyimpan. Sebab tu pakar-pakar keuangan cakap, menyimpan ni, dapat je gaji terus simpan, dapat je gaji terus simpan. Macam tu. Jangan belanja dulu. Sebab tu dia punya konsep adalah simpan dulu, baru belanja. Macam tu. Jangan dah belanja tunggu duit lebih baru simpan, dia tak akan lebih. Bila kita berbelanja ni memang dia susah nak lebih, memang sentiasa tak cukup. Okey. Lagi satu, apa lagi keistimewaan emas ni selain daripada macam tadi kita kata sebagai magnet kekayaan, kita rasa nak tambah, kita suka nak simpan. Kita nak nampak dia banyak kan. So maknanya kita suka. Di situ memupuk minat kita nak menyimpan sebab kita suka. Kita sayang, kita susah nak suka-suka nak spend, susah nak suka-suka nak ni arah nu. Kalau tak betul-betul terdesak, kita tak arah nu. Walaupun sebenarnya dia mudah je nak dapat tunai. Sebab tu ramai yang cakap emas ni pun tunai. Maknanya kita bawa aja mana-mana arah tu ataupun Public Gold atau kedai emas boleh dapat tunai segera. Okey, katalah dengan adik-beradik pun kalau malam-malam kan kedai tutup kan, nak dapatkan tunai. Kalau kita tunjuk emas ni sebagai cagaran kita nak pinjam dengan adik-beradik, boleh. Memang akan dapat lah sebab kita orang yang nak memberi pinjam tu nampak ada something dicagar untuk jaminan kita bayar balik duit mereka kan. So maknanya dia sangat membantu. Emas fizikal ni sangat membantu. Sebab tu Cik Zulkifli Syafi'i ni pun macam merecommend lah. Dia kata terbaik simpan emas ni adalah kita simpan, kita keluarkan fizikal. Walaupun sebenarnya di Public Gold kalau kita biar sahaja pun tak apa. Dia tak ada charge upah simpan. Walaupun kita dah kumpul-kumpul sikit-sikit tu tadi, dah dapat berkilo-kilo, it's okay. Dia tak charge pun upah kerana kita biar emas kita tadi tu berkilo-kilo tu dalam akaun Public Gold. Hai, siapa ya yang join Facebook, dia tak menunjukkan, tak meninggalkan kesan. Macam dia kat nampak Abdul Aziz. Terima kasih Abdul Aziz join. Okay. Boleh follow Kak Ita, boleh tap like, boleh sharekan live akak ni supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada perkongsian ni. Kenapa Kak Ita suka nak kongsi ni juga adalah kerana pengalaman sendiri. Kerja puluh tahun memang susah sangat nak ada simpanan. Alhamdulillah bila dah mula, terima kasih Farida If. Okay, bagi akak like. Bila dah mula dengan simpanan emas ni baru kita nampak. Baru kita nampak sebenarnya kita boleh menyimpan. Sebelum ni kita memang banyak spend. Dia pertanyaan yang kita kena tanya diri kita kalau sama ada kita ni ada simpanan ke tidak kan. Kalau tiba-tiba sekarang ni kan ada keperluan mendesak nak 1,000 contohnya kan. Boleh tak kita terus keluarkan? Tak dinafikan ada yang boleh tapi ramai yang tak boleh. Itu memang situasi sekarang. Sebab kita dah terbiasa spend dulu. Kita spend dulu baru kita simpan. Sebab tu kita susah nak dapat simpanan. Nak ada simpanan. Okay. Lagi satu. Hai, siapa kat Facebook? Tulislah. Bolehlah kita nampak siapa. Okay. Lagi satu ya.
Kalau kita dah kerja, kalau ingat dulu kita suka orang tanya, kita dah kerja 10 tahun, ada tak dalam akaun bank kita 10,000? Susah nak dapat kan? 20 tahun kerja, ada tak 20,000? Kenapa soalan tu ditanya? Bila kita kira balik, ya betul rupanya. Kalaulah kita boleh menyimpan setahun 1,000, maknanya berapa? Kita bayar bulan, kita simpan bulan-bulan dalam RM83 sahaja. Kita nampak sikit kan, RM83 kan, sikit. Tapi kita gagal. Kita gagal. Sebab apa? Kita simpan, dapat gaji kita simpan, tapi nanti sebelum gaji kita korek balik. Sebab tu dia tak akan kekal. Sebab tu dia susah nak jadi. Sebab tu bila kita bekukan dia jadi emas ni, atas naluri suka, naluri sayang, dia akan bertambah. Bertambah, lepas tu dengan kenaikan harga emas setiap tahun dalam jangka panjang ni, kita yakinlah maknanya simpanan kita, katalah kita beli tu, dengan katalah kalau ni emas ni 1 dinar ni kan, kita kata tadi hari ni 1183 kan, tahun 2015 kalau tak silap kita kan, akak tengok dalam carta, korang boleh tengok dekat Google, check aja harga 1 dinar ni, dia dalam beberapa tahun lepas dia dalam 500 lebih, 800 lebih je. Jadi maknanya kalau siapa yang berduit dah mula menyimpan pada tahun 2014, 2015, sekarang dia jual, memang dia dah boleh dapat sekali ganda dah keuntungan. Andai kata dia ada 10 dinar, bayangkan. Kan tiba-tiba je dapat untung segedebuk macam tu. Itulah untungnya menyimpan emas, sebab nilai emas ni sentiasa naik. Dan kita biasa dengarkan zaman Rasulullah dulu, para sahabat kata apa? Ada hadis kan yang disembang-sembang nak beli kambing dengan 1 dinar. 1 dinar ni 1400 tahun dulu boleh beli kambing seekor. Dan walaupun kita tahu sekarang kambing dah naik, kita tetap masih boleh membeli dengan 1 dinar ni. Faham tak maksudnya? Jadi emas ni dia memegang nilai kuasa beli dia. Maksudnya kambing tu memang harga naik, kita dah tahu dah. Kalau dulu kita ingat lagi zaman anak kecil-kecil, anak baby dulu, kita ingat lagi buat akikah, beli kambing dalam 500. Kan betul Kak, saya start beli tahun 2009, Masya Allah, masa tu 1 dinar baru 900. Ada Rizal baca kan, maknanya memang betul, harga emas memang sentiasa naik, Alhamdulillah. So kita ingat lagi masa anak baby tahun tahun bila ya, 95, 96 macam tu. Kita rasa kambing masa tu kita beli dalam 500 lebih je seekor, ataupun dah besar dah. Sekarang baru ni dapat cucu, dah 1,000 lebih. Jadi sebab itulah kita kata dia memegang nilai dia. Maknanya kalau macam Rizal kata dulu 2019 beli 900 kan, maknanya tahun 1990-an tu adalah 500 lebih. Maksudnya sekarang walaupun dia dah naik, kambing tu kita masih boleh beli dengan 1 dinar. Okey. Boleh faham kan apa yang akak cuba explain. Itulah yang maksudnya emas ni menyimpan kuasa beli dibandingkan dengan duit. Duit kita semua pun ada pengalaman. Masa kita sekolah, duit belanja kita berapa? Mak ayah kita boleh bagi kita 50 sen kalau zaman Kak Ita lah. Sebab Kak Ita dah 50-an kan. 50 sen tu dah banyak. 20 sen pun pernah masa sekolah Jah 1, Jah 2 kan. Sekarang, kalau yang siapa ada anak-anak sekolah kan, kalau tak pun tanyalah anak-anak saudara, tanyalah. Majority anak-anak dibekalkan dengan duit RM5. Itu pun dia kata kadang-kadang anak-anak tak kenyang. Nanti sekolah petang terpaksa bagi lain. Okey Rizal, terima kasih. Terima kasih join Kak Ita. Alhamdulillah. Terima kasih tahu. Semoga Allah murahkan rezeki awak. Rizal, semoga Allah mudahkan kerja awak seharian hari ini. Akak doakan. Terima kasih sangat join akak punya live hari ini. Okey, jaga diri. Okey, hati-hati. Okey, so itu yang kita kata inflasi. Penurunan nilai kuasa beli duit tu. Kita ingat dulu kalau kita pergi pasar raya, kita bawa 100, kita dah boleh penuh dah troli. Kalau pergi pasar malam, bakul tu penuh dah, kita nak beli sayur-sayur kan. Sekarang tak dapat dah. Kita dah bawa RM100 tu, mungkin kita boleh dapat pampers anak. Susu anak pun kadang-kadang tak lepas. Ataupun kita beli tin yang kecil. Itulah perbezaan
duit dan emas. Okey. Emas memang nilainya memang sentiasa naik, tapi ingat jangan kita beli hari ni kita expect nak jual besok, tak. Sebab kita kena ingat emas ni dia ada satu istilah ataupun yang kita panggil spread ataupun susut nilai. Susut nilai ni adalah perbezaan harga jual dan harga beli. Kenapa ada susut nilai? Dia memang dah dipersetujui oleh usaha sama ni lah, Persatuan Pengusaha-Pengusaha Emas, untuk menjamin keuntungan peniaga emas lah. Kalau kita beli harga sama dengan kita jual, mereka tak untung. Jadi kan emas ni adalah satu industri yang tak dikawal oleh kerajaan. Dia dikawal oleh pengusaha-pengusaha emas. Sebab tu kita tak ada had kerajaan kata okey harga shilling emas berapa, harga lantai berapa, tak ada. Harga tu ditetapkan oleh pengusaha-pengusaha kedai emas. Macam tu. So dia tidaklah ada siapa-siapa mesti tak boleh banyak ni. Sebab tu percaya tak? Kalau kita pergi kedai emas, harga lain-lain kan? Sebab dia terpulang pada mereka. Kalau dia ada persetujuan pembeli dengan penjual, jadi. Macam juga ni, kad ni kan. Ni 1 gram. Kalau kita ikut pada nilai dia 1 gram hari ni 279. Betul. Public Gold jual kalau sekeping ni harga retail lah, harga runcit 350. Tapi nanti banyaklah cara kita boleh nak dapat murah melalui Gap, melalui kita boleh beli kat PG Mall. Dia banyak option untuk kita dapat lebih murah. Tetapi katalah ya kita dah beli, ada peminat, tak tahulah ada sentimental value, ada cerita-cerita yang menusuk jiwa dia, yang dia nak sangat design ni. Contoh macam kita ada simpan design-design macam ni. Ni kan hero-hero Avengers ni. Nampak tak? Katalah nanti satu ketika ni kat kita simpan ni 1 gram tu taklah 1 gram. Marvel Studio ni tutup. Hero-hero ni semua dah meninggal. Tiba-tiba adalah yang peminat nak kumpul hero ni, dia cari. Tak mustahil kalau kad yang akak beli dengan harga 350 ni, ada orang sanggup offer 500, 600. Betul tak? So, emas ni dia tak adalah kata, bahannya melanggar akta. Dia tak ada akta. Ada penjual, ada pembeli, okey. Macam tu. Harga tu penjual offer banyak ni. Kau nak ambil. Contoh kan. Tiba-tiba pembeli kata, okey aku nak. Jadi. Dia tak ada istilah, tak boleh lah mahal sangat. Melebihi harga shilling. Tak. Itulah keistimewaan emas ni. Okey. So korang kalau yang mana belum lagi bermula di Facebook, nanti Kak Ita akan tinggalkan akak punya link website, boleh terus WhatsApp Kak Ita bantu untuk macam mana nak memulakan simpanan step by step. Kak Ita bantu. Kalau siapa yang dah memula macam Rizal tadi kan, alhamdulillah, tahniah. Kepada yang belum, kalau di TikTok boleh klik saja link kat bio Kak Ita tu. Boleh terus daftar sendiri kalau nak daftar, tapi kalau tak boleh je WhatsApp Kak Ita. Link tu simple saja. Link tu adalah akak punya link tree. Boleh WhatsApp Kak Ita. Dia macam ni. Nampak tak? Tak nampak tu. Boleh WhatsApp Kak Ita. Boleh juga nampak tak kat Facebook? Dia jelas sikit kan? Boleh WhatsApp Kak Ita, ataupun atas tu boleh tekan daftar akaun percuma. Akak bantu insya-Allah, okey? Tekan aja dia. Kalau daftar akaun percuma ni, dia terus je masuk ke dalam website Kak Ita ni. Website ni nantilah yang Kak Ita akan sharekan. Nampak tak? Atas tu dia ada daftar percuma. Nampak? Dia ada daftar percuma atas tu. Pilih je lah umur 18 tahun ke atas ataupun 18 tahun ke bawah. Isi je particular. Senang sangat. Dia cuma perlukan nama penuh, nombor IC, email address dan nombor telefon. Okay? So, tu je lah kita rasa. Jangan lupa siapa yang belum mulakan simpanan emas. Dan pastikan tahu nak mula menyimpan ni, sebab ramai banyak tempat menjual emas. Pastikan sahih, pastikan betul, pastikan beli emas dapat emas.
Kak Ita tak katalah mesti menyimpan dengan public goal. Sebab Kak Ita dealer public goal, Kak Ita tahu kemudahan yang ada di public goal. Jadi Kak Ita cadangkan public goal. Tapi kalau korang nak beli terus, simpan sendiri, beli kat kedai emas, boleh. Yang penting menyimpan. Tetapi kena pastikan beberapa perkara lah dekat kedai emas tu. Kena tanya nanti nak jual balik senang ke tak. Kena tanya susuk nilai dia nanti nak jual balik tu berapa persen. Tu benda-benda tu semua kena tanya. Jangan beli sebab murah tapi nanti nak jual balik payah. Sebab Kak Ita ada pengalaman cerita lah daripada anak saudara. Dia beli dinar ni sebagai mas kahwin dia di kedai emas. Tapi bila dia sesak nak jual balik, kedai emas lain tak nak. Dia terpaksa cari balik, mujuk alhamdulillah resit dia masih simpan. So dia terpaksa pergi balik kedai emas yang dia beli tu untuk dia jual. So itu macam agak tak friendly lah kan, agak menyusahkan. So tanya, nak beli kat mana-mana pun tanya. Banyaklah harga macam mana, susuk nilai dia berapa persen, boleh jual balik mudah ke tidak, kalau kita nak beli lagi stok banyak ke tak, lepas tu ketulinan, banyak benda lah yang kita akan kena tanya. Benda tu yang paling utama kita suka nak mengingatkan, korang kena tanya kalau nak beli emas dapat emas. Mesti pegang, boleh simpan, boleh withdraw. Kalau macam di Gap dekat Public Gold, kita boleh keluarkan jadi emas fizikal. Jangan cakap ada tapi kita tak boleh pegang. Kita tak boleh nampak, kita tak boleh keluarkan. Itu bahaya. Sebab emas ni kesukaan ramai. Jadi ramai sangat yang suka scammer ni yang suka sangat nak menipu orang dengan emas. Sebab dia tahu ramai orang suka. Lepas tu kita ni pula memang yalah ujian masing-masing kan. Mudah sangat bila dijanjikan pulangan bulanan banyak ke apa, kita mudah terpedaya. Tu kadang-kadang kita jadi tak boleh berfikir sebab lagi mungkin ada kekangan keuangan. Jadi macam-macam lah. Jadi minta petunjuk Allah. Kalau ada apa-apa, doa banyak-banyak, kita terlindung daripada scammer ni. Okay, so mulakan simpanan hari ni. Kalau ada apa-apa, klik je link kat bio Kak Ita tu, Kak Ita bantu. Okay, jangan segan silu. Okay, nak Kak Ita, nak WhatsApp Kak Ita, nak daftar terus ke, nak apa je, klik link kat bio tu. Siapa yang belum follow akak dekat Facebook pun, boleh je komen apa-apa, boleh hubungi akak. Nanti habis live ni Kak Ita akan bagi link website Kak Ita. Boleh terus WhatsApp Kak Ita kalau nak tanya. Okay, boleh Kak Ita bantu insyaAllah. So Kak Ita berhenti dulu. Apa lagi, terima kasih siapa yang join akak hari ni. Semoga Allah mudahkan urusan korang semua sepanjang hari, sepanjang minggu. Semoga Allah buka segala pintu-pintu rezeki, pintu kebaikan, pintu rahmat. Mudahkan urusan korang sekeluarga. Dan semoga Allah melindungi dalam apa juga keadaan, dalam apa juga yang korang lakukan. Terima kasih sangat-sangat. Okay, akak berhenti dulu sekejap ya. Macam mana akak nak okay. Terima kasih banyak-banyak tau. Akak off dulu. Seorang ni siapa ya yang last ni. Terima kasih banyak. Akak stop dulu tau. Akak nak screenshot. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak boleh tekan pula. Sekejap. Okay, bye.